Tiba-tiba dia dengar satu ketukan di tingkap sebelah dia. Dan dia pun macam mamai, dia pun terjaga. Dan dia tengok ada seorang perempuan betul-betul dekat luar tingkap kereta dia. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Peek in Tai Cakap Channel. Nama aku A dan kisah benar malam ini bertajuk Motel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kepada yang mana-mana yang tak tahu lagi channel pasal apa, channel ni adalah channel yang mengisahkan kisah-kisah seram benar di antara orang-orang di sekeliling aku dan juga cerita-cerita seram yang aku dengar di mana sahaja di seluruh dunia ini. Dan aku sharekan kepada korang sebagai hiburan sahaja, terserah untuk percaya ataupun tak percaya. Dan kepada followers aku daripada YouTube, daripada TikTok, terima kasih banyak-banyak sebab sentiasa menyokong dan menunggu cerita seram daripada seorang insan yang bernama A di sini. Okey, kisah kali ni aku kongsikan daripada salah satu email yang aku terima. Aku namakan dia Abu. Dia kata cerita ni bukan cerita dia, tapi dia dengar cerita ni daripada kawan dia. So kesahihannya mungkin tidaklah 100% sebab dia dengar daripada orang lain, tapi ini adalah apa yang aku dapat daripada si Abu ni. Kalau korang perasan, tema kali ni adalah sedikit berbeza dengan tema-tema aku sebelum ni yang mana pakai topeng and stuff. Aku saja buat kelainan, bertambahkan lagi keseraman. Malam-malam cerita dengan gelap, tak keseronok macam tu. Kisah ni bermula dengan seorang insan, iaitu kawan kepada si Abu ni. Kita namakan dia Zakwan. Kalau korang dah pernah dengar cerita ni kat mana-mana, mungkin korang lah kawan si Zakwan tu. Okay, kisah bermula apabila si Zakwan ni nak balik ke kampung dia sebab ada cuti tau. Macam sekarang contohnya adalah cuti Hari Raya Aidiladha. Kisah ni berlaku dekat Semenanjung tau. Abu ni tak mention pula Semenanjung dekat mana. Si Zakwan ni memang seorang yang jenis drive malam-malam tau. Kiranya kalau dia nak balik kampung ke mana-mana ke tempat yang jauh lah terutamanya, dia akan drive malam, iaitu pukul 2-3 pagi ataupun pukul 12 ke atas pagi. Sebabnya tak bahang, tak panas dan jalan pun tak jam macam siang hari. So balik je kerja, dia terus siap-siap gerak pukul 12 pagi. Korang kena faham sebab dalam cerita ni dia tak ada masa untuk berehat. Lepas balik je kerja, terus siap, terus pergi. Dan waktu dia on the way pergi tu, jalan yang dia lalu ni adalah sangat sunyi. Aku rasa itu jalan kampung sebab si Abu ni tak mention jalan kampung. Dia cuma mention highway yang tak ada orang lalu sangat. Dan dia memang hutan kiri kanan. Dan dia kata tempat tu adalah sempadan di antara Siam, Thailand. So korang akan faham lah dekat mana. Dekat sebelahnya ada Hikari, by the way, kucing aku. So kalau ada bunyi-bunyi tu dia lah. Okay, sebelum tu aku minta maaf tau sebab aku dah lama tak upload. About 2 weeks. Dalam 2 minggu aku tak upload video apa-apa. Sebabnya dalam 2 minggu yang lepas, seminggu setengah macam tu, nenek aku baru je meninggal dunia, Al-Fatihah. Dan aku juga ada kursus dekat tempat kerja, training. So benda tu ambil masa seminggu lebih juga. So memang a lot of thing happen, banyak benda jadi dan aku perlukan masa untuk damaikan keadaan. Sekarang ni lah masa yang aku ada untuk cerita dekat korang. Aku harap episod kali ni berbaloi lah dengan penantian korang tunggu selama ni, kalau ada yang tunggulah. Ada juga orang mention yang aku cerita ulang-ulang tau. Aku minta maaf lah, kadang tu aku cakap bahasa Inggeris, so aku akan translatekan benda yang sama dalam bahasa Melayu. So kalau itu consider ulang-ulang, memang betul lah ulang-ulang. Tapi ada juga part ayat yang memang aku ulang-ulang. Sebabnya aku nak korang faham dan digest apa yang aku cuba sampaikan, sebab takut tak faham kan. Tapi yelah, cara orang lain-lain kan. So aku harap korang okey lah dengan cara ni. Kalau korang tak suka atau apa-apa, aku akan cuba improve lagi. Dan korang boleh komen dekat bawah apa-apa yang korang nak aku improve, okey? Terima kasih banyak kepada sesiapa yang masih menonton sehingga ke episod hari ini. Okay, sama cerita. Si Zakwan ni bertolak malam. Macam aku cakap tadi, aku dah ulang. Aku baru cakap tadi dan aku cakap lagi sekali. Macam tu lah contohnya. Kita aku lupa kan. Dan dia tengah drive seseorang, dia buka lagu, dia nyanyi-nyanyi untuk hilangkan kebosanan dia. Sebab dia balik kerja dan juga penat. So dia pun micro sleep. Korang tahu tak micro sleep tu apa? Dia tidur yang macam beberapa saat je, tapi dalam beberapa saat itulah yang boleh mengambil nyawa kau kalau kau dekat jalan raya. Faham tak maksud aku? Sebab penat kan, memang terus drive balik kerja. So dia tertidur. Dan waktu dia tertidur tu,
Memang kereta dia sengit, tapi sebab dah tak ada orang, so dia kelan kabut betulkan balik steering dia dan kembali kepada pangkal jalan yang betul. Poin dekat sini dia dah ngantuk sangat, dan dia terus lagi drive. Sebabnya waktu tu dia kata dalam lebih kurang 1 jam je lagi nak sampai ke kampung dia tu. So dia gigihkan juga mata dia, pejam celik, ada cuba besar-besarkan mata dia tu supaya dia dapatlah sampai dengan cepat walaupun dia dah ngantuk sebenarnya. Time dia tengah drive tu, jalan, tiba-tiba dia ternampak dekat kawasan hutan jalan raya tu, tiba-tiba je ada satu parking lot, macam satu area parking yang macam agak besar untuk beberapa kereta masuk dekat situ. Memang kawasan tu ada parking, tapi dia memang tak fikir apa, sebab kat situ jalan tu sebenarnya memang jauh daripada mana-mana stesen minyak. So nak tidur dekat stesen minyak pun macam tak boleh, sebab tak ada benda ni, cuma ada jalan je. Nak tidur tepi jalan macam bahaya tau. So dia jalan je, dia sampailah dia jumpa salah satu tempat yang nampak macam parking kereta ni, dan dia pun masuk kat situ dengan tanpa berfikir panjang. Dia pun parking elok-elok, betulkan kereta dia, dan dia pun matikan enjin, buka tingkap sekejap, dan dia fikir dalam hati dia kan, memang sekejap aku kena tidur ni sebab ngantuk gila sangat. Before apa-apa jadi, baik dia tumpang tidur situ sekejap. So dia turunkan seat dia buka sikit tingkap, lepas tu dia selimut guna jaket dia, dan dia pun tidur lah tanpa fikir panjang. So after dia tidur tu, memang nyenyak lah, dia letak di kepala, kiranya dia turunkan seat dia, memang dia terus tidur. Tak pasti berapa lama dia dah tertidur dekat dalam kereta dia tu. Tiba-tiba dia dengar satu ketukan di tingkap sebelah dia, dan dia pun macam mamai, dia pun terjaga, dan dia tengok ada seorang perempuan betul-betul dekat luar tingkap kereta dia. Dan dia pun turun ke tingkap, dan dia pun tengok, dia dengan mama-mama, dia kan baru bangun tidur kan kiranya, dia mama-mama. Lepas tu dia tengok lah, ada perempuan. Dia turun ke tingkap, so dia tengok, ya nak apa ya, dia cakap macam tu. Dan pakaian dia adalah pakaian pekerja hotel. Perempuan tu pun cakap dekat si Zakwan ni, maaf encik, parking ni reserve untuk orang yang menetap dekat hotel ni je. Dia pun tak fikir panjang, so dia pun macam, tak apalah, saya nak book lah dekat sini 1 malam. Lepas tu dia pun ajak lah si Zakwan ni masuk dekat dalam. So Zakwan ni fikir dalam hati dia, mesti bos perempuan ni suruh, sebab dia nampak ada orang macam orang luar kan tiba-tiba parking dekat kawasan reserve customer kan. Alang-alang tu boleh tidur sekali kan. Sebab dia memang tak perasan pun ada hotel ke apa, dia cuma nampak parking kereta je tadi. So dia masuk, tumpang tidur sekejap nak hilangkan ngantuk kan. So dia pun masuk, dia tengok hotel tu cantik, bersih, tapi dia kan tengah mamai kan? So dia memang tak relate sangat lah dengan kawasan keliling. Tapi yang dia pasti kawasan tu memang hotel. Dan perempuan tu pun ajak dia masuk dalam hotel, check in, bla bla bla, dan dia tunjukkan bilik dia. So dia bagi kunci, dia masuk semua. Lepas tu perempuan tu pun dengan sopannya dia minta diri, dan dia pun pergilah ke meja resepsionis ke apa ke, dia buat hal kerja dia balik lah. Dia pun masuk bilik, dia tengok sekalimbas, cantik bilik ni, macam bukan hotel bodoh-bodoh lah kiranya, memang nampak cantik. So dia tengok, tilam sedap nak tidur. So dia buka kasut, dia apa lagi, campak badan dekat tilam tu, dia letak kepala, terus hilang, terus tidur. Maksudnya memang ngantuk gila kan. Dia tak sedar apa. So benda tu berlanjutan sampailah ke pagi. Maksudnya tidur nyenyak dekat tempat tu. Dia terjaga, tak tahulah pukul berapa, sebab dia terasa satu bahang ataupun panas gila, dia berpeluh-peluh. Sebab tu dia terjaga. Dia buka-buka mata je, dia nampak shilling yang berlubang dekat depan mata dia. So macam, dia bangun, dia tengok shilling tu. Shilling tu berlubang, dan matahari betul-betul tegak dekat atas kepala dia. Sebab itulah panas, dia berpeluh-peluh kan. Lepas tu panas ni, asap pula berlubang. Barulah mata dia turun ke bawah, tengok keliling. Bilik dia tu ada semak samun dan lalang tumbuh tau. Dia dah pelik lah, dia macam petak kan. Hal pula bilik aku ada semak samun pula ni. Dia tengok dinding bilik tu dah retak-retak, dah pecah tau. Lepas tu shilling berlubang, ada semak samun. Bertambah pelik lah si Zakwan ni. Lepas tu dia pun bangun, dia pergi ke arah pintu. Dia buka pintu tu tak berkunci pun. Padahal semalam dia dah kunci. Macam biasalah bila kita masuk hotel, mesti kita kunci pintu dulu kan. Lepas tu dia pegang tu, pintu tu boleh tolak je. Maksudnya pintu tu dah rosak, tak berkunci pun, macam buat sendal je sebenarnya. Dia tolak dan dia keluar. Tempat tu adalah bangunan yang lusuh. Memang semuanya dah
semak samun lalang tumbuh. Dia jalan sampai ke meja resepsionis. Dia tengok tempat tu pun memang dah berlumut, memang dah macam kena tinggal lama. Pada semalam baru je dia tengok tempat tu cantik, indah, siap ada pekerja. Memang lain daripada apa yang dia ingat semalam. Dia jalan lagi terus, ada kereta dekat situ. Dia pun naik dan terus drive. Sebab dah siang kan, dia terus drive pergi dekat kampung dia. Alhamdulillah dia sampai dengan selamat. Si Zakwan ni pun tanyalah dekat bapak dia pasal tempat yang dia jumpa semalam tu. Bapak ni cakap bapak ni tak pernah tahu pun kewujudan tempat tu. Tapi bapak dia cakap bapak dia ada dengar rumus tau, macam kabar angin yang mengatakan dekat kawasan yang si Zakwan cerita dia duduk dan tidur dekat tempat tu semalam tu, ada satu rumah kecil tau, rumah kedai. Dan dia bukannya hotel, bukannya motel, bukannya rumah tumpangan. Dia memang sebuah rumah kedai yang kecil je tempatnya, dan tak macam apa yang Zakwan cakap pun. Dan rumah kedai tu memang dah lama ditinggalkan, akan dirobohkan tak lama lagi, sebab memang dah tak ada guna dah dekat situ. So Zakwan tu dengar, bertambah pelik lah dia. Dah lah rumah kedai. Lepas tu semalam dia nampak ada pekerja, ada perempuan. Dia pun terlupa nak tengok nama. Selalu kan pekerja hotel ada tulis nama kan dekat sini, ada name tag dia. Tapi si Zakwan tak nampak pun. Macam dia pun terlupa nak tengok nama dia. Macam sebab tengah mamai kan semalam, benda tu berlaku dengan sekelip mata. So sampai sekarang lah si Zakwan ni pelik, dekat mana sebenarnya dia tidur semalam tu, dan kenapa dia nampak benda tu berbeza malam tadi dengan pagi ni, macam tu. Tapi aku tak pasti cerita ni tahun bila. Mungkin cerita ni dah bertahun-tahun dulu, sebab si Abu ni pun tak cerita, si Zakwan ni pun tak mention. Dia cerita apa yang aku dapat dari POV Abu daripada si Zakwan, macam tu. Tapi bila difikirkan daripada sudut positif, sebenarnya baguslah kalau even itu jin pun ataupun hantu, whatever, benda tak berjasad. Sebab si Zakwan ni kan tadi dah micro sleep malam tadi, dia dah tertidur sekejap. So benda tu sebenarnya nak dia berehat. Even tempat tu semak samun lalang, tapi ada katil, tak kisahlah berlumut pun kan. Tapi dia tak sedar apa benda tu waktu dia tengah tidur. So okey lah, dia nampak benda tu hotel yang bersih dan juga empuk katil. So dia dapatlah berehat tenang satu malam tu, tak tahu apa-apa pun. Bila dah siang tu, benda semak samun tu lain cerita lah, sebab dia dah selamat. Daripada sudut positifnya lah. So kisah tu habis kat sini. So kalau korang rasa cerita tu menarik, bolehlah komen kat bawah. Dan kalau korang rasa ada apa-apa yang aku patut improve ataupun perbaiki, korang boleh juga komen kat bawah. Dan aku harap episod kali ni dapatlah menghiburkan hari-hari sunyi, membantu sedikit sebanyak menyeramkan malam korang. Nama pun cerita seram kan, mestilah nak kena seramkan korang. Terima kasih banyak juga kepada siapa-siapa yang follow aku daripada YouTube, daripada TikTok, daripada mana-mana platform. Terima kasih sangat selalu sokong aku. Kepada yang tak follow aku lagi dekat TikTok, even aku tak tahulah kalau korang nak follow aku ke tak, tapi aku ada attach link aku dekat bawah video ni. So korang boleh tekan kalau rajin. Dan kalau nak tengok post benda seram juga dekat TikTok aku, dan beberapa juga benda random. So kalau korang nak tengok, korang bolehlah tengok. Segala yang baik itu datang daripada Allah, dan sekarang kurang baik itu datang daripada aku sendiri. Terkepik intai jagat, ujarnya memanggil curiga.